亲爱的天父上帝，我们满心感谢主，因为一切的好处都不在主你以外。我们感谢主，主今天你的恩你的爱再一次吸引我们来到主的面前来敬拜主。这时候我们要聆听你的话语，求真理的灵引导我们，愿借着你的圣道能够建造我们，能够使我们成圣，坚固我们的信心，好叫我们能够成为主你美好的见证人。恭敬把你的仆人仰望，求主恩膏带领他。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena segala kebaikan yang kami terima tidak di luar Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah dan kasih Tuhan sekali lagi menarik kami ke hadapan Tuhan untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon roh kebenaran menuntun kami. Kami mohon melalui firman Tuhan yang kudus, Engkau boleh menguduskan kami, membangun kami dan menguatkan iman kami. Kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan beri kuasa kepada hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa，我们祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。我们现在要传讲撒母耳记上第28章的事情。Hari ini kita akan membicarakan tentang peristiwa yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal 28. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat membuat kita sedih. 信弟兄给我们读第28章从第5节开始。 Kita akan membaca dari pasal 28. 第3节开始。 Pasal 28 ayat ke-3 kita akan memulai dari sana. 念中文哦。用中文念。那时撒母耳已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容他有交鬼的和行巫术的非利士人聚集，来到苏念安营。扫罗聚集以色列众人在基利波安营。扫罗看见非利士的军离就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华却不见梦或物灵或先知回答他。扫罗吩咐臣仆说：“但为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”臣仆说：“在营多尔有一个交鬼的妇人。”于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着2个人，夜里去见那妇人。扫罗说：“求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我召上来。”妇人对他说：“你知道扫罗从国中剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”扫罗向妇人指着耶和华起誓说：“我指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑。”妇人说：“我为你召谁上来呢？”回答说：“为我召撒母耳上来。”妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么气哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”扫罗知道是撒母耳，就屈身连伏于地下拜。到第几节？好，再讲。撒母耳对扫罗说：“你为什么搅扰我，召我上来呢？”扫罗回答说：“我生焦急，因为非利士人攻击我，上帝也离开我，不再借先知或梦回答我。因此，请你上来，好指示我应当怎样行。”撒母耳说：“耶和华已经离开你，却与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华向你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人的手里。
扫罗猛然伏倒，挺身在地。因撒母耳的话，甚是惧怕。那一周一夜没有吃什么，就毫无气力。妇人到扫罗面前，见他记起惊恐，对他说：“婢女听从你的话，不顾惜自己的性命，遵从你所吩咐的。现在求你听婢女的话，容我在你面前摆上一点食物，你吃了，可以有气力行路。”扫罗不肯说：“我不吃。”当他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。妇人急忙将家里的一只肥牛犊宰了，又拿面团盛五酵饼烤了，摆在扫罗和他仆人面前。他们吃完，当夜就起身走了。今天我们念这一段很悲哀的事情。Hari ini kita membaca satu bagian yang sangat menyedihkan. 因为扫罗最后的一天，他知道上帝丢弃他了。Karena Saul menyadari hari yang terakhir Tuhan telah membuang dia. 不让他做梦，接受什么指示。Tidak membuat dia bermimpi untuk menerima petunjuk apapun. 也没有借着巫灵显明上帝的带领。Dan juga tidak melalui roh yang jahat untuk menyatakan pimpinan dari Tuhan. 更不差遣先知对他说话。Terlebih lagi tidak mengutus nabi untuk berkata-kata kepada 这样 dia. 表示神已经完全跟他没有关系了。 Ini berarti Tuhan sama sekali tidak lagi berkaitan berhubungan dengan dia. 以色列最重要的王，怎么变成沦落到这么地步呢？ Raja Israel yang sedemikian penting itu, mengapa begitu tragis akibatnya dan begitu dingin 上 adanya? 个礼拜我对你说，为什么上帝丢弃扫罗？ Minggu yang lalu saya berkata kepada saudara, mengapa Allah membuang Saul? 当他被选做王的那一天，非常荣耀。 Ketika hari dia diangkat menjadi raja, dipilih menjadi raja, itu adalah hari yang penuh 当 kemuliaan. 他死以前的这一天，非常凄惨。 Tetapi ketika hari menjelang kematiannya itu begitu tragis dan menyedihkan. 他知道他一生能够做王，是因为撒母耳得到上帝的许可，百姓选他的。 Dia tahu bahwa dia seumur hidup bisa menjadi raja, itu karena Allah melalui Samuel telah memilih dia dan mengangkat dia. 撒母耳对他来说是非常重要的一个人。 Dan oleh karena itu Samuel bagi dia adalah orang yang sangat penting. 但是现在撒母耳死了， Tetapi sekarang Samuel sudah meninggal. 扫罗就变成孤孤单单、毫无依靠的一个人。 Dan Saul pun menjadi seorang yang kesendirian, yang tidak lagi bisa bersandar kepada siapapun. 今天很多人有好的传道人陪着你、祝福你、盯你、顾你、劝告你。 Hari ini di antara kita banyak hamba-hamba Tuhan yang menyertai bukan banyak. yang ada hamba Tuhan yang mendampingi saudara, memberikan nasihat kepada saudara dan memberikan bimbingan kepada 你 saudara. 不尊重他对你讲的话， Tetapi saudara tidak menghormati apa yang disampaikan dia kepada saudara. 突然间，上帝把他的仆人带去了， Tiba-tiba Tuhan mengambil hambanya. 你就变成一个无依无靠的人。 Maka saudara menjadi seorang yang tidak lagi mempunyai sandaran apapun. 扫罗非常痛苦，所以他就想怎么办法能够再听到撒母耳的话。 Saul begitu susah dan sedih, dia berpikir apakah caranya sehingga dia boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. 可以让撒母耳已经死了再出来对他讲话吗？ Apakah bisa membuat Samuel yang sudah meninggal itu bisa muncul kembali dan berkata-kata kepada dia? 但是他自己曾经下令，以色列人不可以交鬼，不可以招魂上来。 Tetapi dia sendiri sudah memberikan perintah bahwa di kalangan Israel tidak boleh ada yang memanggil kembali awal dan berhubungan dengan roh itu. 为什么他会这么决定呢？ Mengapa dia bisa mengambil keputusan seperti 可 itu? 能他知道这是神不许可的事情， Mungkin dia mengetahui bahwa hal ini tidaklah berkenan kepada Tuhan. 但是现在他自己下令禁止自己需要的时候，完全破例了。 Tetapi sekarang ini ketika meskipun dia sendiri telah memutuskan memberikan perintah untuk tidak boleh memanggil Allah, tetapi dia akan
melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah 所以他 diputuskan. 换了衣服， Maka dia mengganti pakaiannya, 带了2个人， dia membawa 2 orang 跑 besertanya, 到旷野去找交鬼的人。 dan dia pergi ke padang gurun untuk mencari seorang yang bisa memanggil 他 arwah. 到了那个地方的时候， Ketika dia sampai ke tempat itu, 见到一个人，这个人跟交鬼的人有关系。 dan dia berjumpa dengan seseorang yang ada hubungannya dengan orang yang bisa memanggil arwah. 你可以替我介绍一个交鬼的人吗？ Bolehkah engkau memperkenalkan kepada saya seseorang yang bisa memanggil arwah? 那个人说：“这里有一个夫人可以交鬼。 Orang itu menjawab bahwa di sini ada seorang wanita yang bisa memanggil arwah. ”扫罗穿着不同的衣服，看起来没有人认识他。 Saul pun berganti pakaian sehingga dia tidak bisa dikenali siapakah dia 他就 sesungguhnya. 进到那个交鬼妇人的房子里面， Maka dia pun masuk ke dalam rumah orang yang bisa memanggil arwah itu. 然后问他说：“你不可以帮助我把我要见的死人招出来，跟我讲话吗？” Kemudian dia bertanya kepada wanita itu, bisakah engkau memanggil arwah supaya untuk tampil kembali sehingga aku boleh berkata-kata dengan orang yang sudah mati itu? 那个妇人说 Kemudian wanita itu：“ 因为 mengatakan ：“扫罗禁止这样的一件事情， karena Raja Saul melarang hal seperti ini, 我不敢违背。 saya tidak berani melanggar. 我如果违背被刑罚的时候，我是受不了的。” Jikalau saya melanggar dan saya dihukum, maka saya tidak bisa menanggungnya itu 扫 semua. 罗就指着永生的耶和华向他起誓： Kemudian Saul pun bersumpah kepada dia, demi Tuhan yang hidup, 我不让你受刑罚， aku tidak mengizinkan engkau akan dihukum. 一定给你平安。 Aku pasti memberikan keamanan damai 他 sejahtera 还以为 kepadamu. 他是王，他有权柄管理全国人的安危的问题。 Dia masih mengira karena dia adalah raja, maka dia bisa memberikan rasa aman apapun kepada seluruh rakyat di dalam negerinya. 因为他穿的衣服是不一样的， Tetapi karena pakaian yang dia pakai itu berbeda, 那个女人认不出他是谁， maka wanita itu tidak bisa mengenali siapakah dia sesungguhnya. 问他说：“你要我招哪一个人出来，跟你讲话呢？” Kemudian wanita itu menanyakan kepada dia, siapakah arwah yang engkau ingin aku panggil untuk berjumpa dengan 扫 engkau? 罗说：“我要见的人就是撒母耳。 Saul menjawab bahwa orang yang akan saya jumpa adalah Samuel. 那个女人用交鬼的办法招已经死的人出来。 Oleh karena itu wanita itu dengan cara dia memanggil arwah, dia memanggil seseorang yang sudah mati. 圣经说，撒母耳就出来了。 Alkitab mencatat bahwa muncullah Samuel pada 这 waktu 个 itu. 问题变成一个很大的疑问。 Dan hal ini pun menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. 如果上帝说不可以交鬼， Jikalau Allah mengatakan tidak boleh memanggil arwah, 扫罗也曾经说不可以交鬼， dan Saul juga pernah mengatakan tidak boleh memanggil 那 arwah, 么这件事一定是违背上帝的旨意的。 lalu hal ini pastilah sudah melanggar kehendak Allah, 这件事也干犯了扫罗的命令的。 dan hal ini juga sudah melanggar perintah dari Saul. 这样的话，人可以把撒母耳叫出来吗？ Lalu dengan demikian apakah manusia bisa memanggil Samuel untuk muncul kembali? 所以神学历史里面，很多人说这一个出来的一定不是撒母耳。 Oleh karena itu di dalam sejarah teologi banyak orang mengatakan yang muncul ini pastilah bukan Samuel. 我也曾经用这样的态度解答这个问题。 Saya juga pernah dengan sikap yang demikian itu menjawab pertanyaan tentang hal 我 ini. 甚至找出了很多的理由反对这个人出来的是撒母耳。 Bahkan saya mencari berbagai macam alasan argumentasi untuk menentang bahwa yang muncul itu adalah Samuel. 大概持定这个意见以后20年， Kira-kira hal ini bisa dipertahankan selama 20 tahun lamanya. 念了一个很著名的神学家叫 John Murray 的一篇的文章。 Kemudian ketika saya telah membaca satu makalah yang sangat penting daripada seorang teolog bernama John Murray, 我发现我错了。 saya menemukan bahwa saya sudah salah. John Murray 说，圣经说那个人是撒母耳，你有什么权柄反对圣经呢？ John Murray mengatakan Alkitab mencatat bahwa yang muncul itu adalah Samuel. Akan ada hak apakah engkau menolak bahwa yang muncul itu adalah Samuel? 发现这个事情太严重了， Kemudian saya menemukan hal ini terlalu serius. 因为我们贵州人是完全相信圣经的。 Karena kita sebagai orang reform, kita percaya sepenuhnya terhadap Alkitab. 圣经从来没有告诉我们
这个人不是撒母耳。 Alkitab selamanya tidak mengatakan kepada kita bahwa orang ini bukanlah 那么， Samuel. 如果这个人是撒母耳， Tetapi jikalau orang ini adalah Samuel, 为什么这个女人可以把他叫出来呢？ lalu mengapakah wanita ini bisa memanggil dia untuk keluar? 为什么上帝许可交鬼的事情有果效呢？ Lalu mengapa pula Allah mengizinkan untuk hal memanggil arwah ini bisa berhasil? 所以这个事情告诉我们，这一次的交鬼是一个例外。 Oleh karena itu hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pemanggilan arwah kali ini adalah satu pengecualian. 这一次例外是神特别许可撒母耳用死人已经死了的魂出来讲话。 Dan hal ini kan pengecualian yang dipakai oleh Tuhan bahwa Allah memanggil seseorang yang sudah mati untuk muncul kembali dan 那么 berkata-kata. 问题来了，为什么上帝许可已经死的人阴魂出来讲话呢？ Lalu satu masalah lagi yang timbul. Mengapa Allah mengizinkan orang yang sudah mati, arwahnya itu bisa muncul kembali dan berkata-kata? 神为扫罗结束的命运已经定了。 Karena keputusan yang Allah tetapkan baik untuk mengakhiri hidup Saul itu sudah Sangdi. demikian ditetapkan. 不让他不知道这个事情。 Dan Allah tidak mengizinkan dia tidak mengetahui hal itu. 那么有什么办法让他知道这个事情呢？ Lalu ada cara apakah membuat dia bisa mengetahui hal ini? 因为乌灵图民都不讲话，乌灵图民itu dua barang， karena Urin dan Dumin itu tidak berkata-kata. 神不许可用这个事告诉他， Dan Allah tidak mengizinkan dengan cara itu memberitahukan sesuatu kepada dia. 神也不借着梦告诉他， Dan Allah juga tidak berkata-kata kepada dia melalui mimpi. 神更不派先知对他讲话， Terlebih lagi Allah tidak mengutus nabi untuk berkata-kata kepada 但他 dia. 强迫要知道上帝的旨意。 Tetapi dia bersikeras untuk mau mengetahui kehendak 扫 Tuhan. 罗知道上帝不要对他讲话了， Dan Saul menyadari bahwa Tuhan tidak lagi mau berkata-kata kepada dia. 扫罗这个时候很想念撒母耳。 Pada waktu itu Saul sangat rindu kepada Samuel. 撒母耳，是你把上帝的旨意告诉我，我要做王。 Oh Samuel adalah engkau yang memberitahukan kehendak Tuhan kepadaku bahwa aku akan menjadi raja. 做王做到今天，前途如何呢？ Dan saya sebagai raja sampai hari ini, bagaimanakah dengan masa depanku? 上帝既然不要对我讲话， Dan kalau Tuhan tidak lagi mau berkata-kata kepada saya, 神与人之间只有撒母耳做一个中保， di antara Allah dan manusia hanya Samuel lah yang menjadi perantara. 请你出来吧， Tolong keluarlah, 请你告诉我吧， tolong beritahukanlah kepada 我 saya 的前途到底是怎么样的？ bagaimanakah sesungguhnya dengan masa depan saya 这 itu. 件事情是神特别许可让撒母耳出来。 Oleh karena itu untuk hal ini Allah secara khusus mengizinkan untuk Samuel muncul kembali. 是不是这个女巫有权柄招死人出来呢？ Lalu apakah sesungguhnya wanita pemanggil arwah ini mempunyai kuasa untuk memanggil arwah itu? 不是， Bukan. 我们怎么知道这个事情呢？ Bagaimanakah kita bisa mengetahui hal 因 ini? 为当撒母耳出来的时候， Karena ketika Samuel itu muncul, 非常惊奇， dia begitu 而 tercengang 且他马上发现这个求的是一个王，就是扫罗。 dan dia langsung menyadari bahwa orang yang memohon itu adalah raja yaitu Saul. 所以这个女妇惊奇之外，就问扫罗啊，你为什么骗我？ Oleh karena itu wanita pemanggil arwah itu selain dia tercengang, dia pun terkejut dan menanyakan kepada Saul, engkau mengapa meminta saya untuk memanggil 扫罗 arwah? 还假装以王的身份对他说：“你不必死，你不要害怕。” Saul masih berpura-pura dengan statusnya sebagai raja dan mengatakan kepada wanita itu, engkau tidak perlu takut dan engkau tidak akan mati. 所以这个时候，这一个人就问女妇：“你见的是谁呢 Oleh karena itu Saul pun bertanya kepada wanita itu, siapakah yang engkau jumpai？” 他讲一句话 Dia mengatakan satu kalimat, 看见有神从地底下上来。 aku melihat ada Tuhan yang muncul dari tanah. 现在问题来了， Sekarang datanglah masalah itu. 撒母耳死了，是到上帝那里，或者到地底下呢？ Samuel setelah dia meninggal, apakah dia pergi ke tempat Tuhan Allah atau ke dalam bumi itu? 请你注意，旧约的时候还没有人升天， Saudara perhatikan bahwa dalam perjanjian lama belum ada orang yang naik ke surga. 每一个人死了都是到地底下。
Setiap orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam bumi. 有一个路德会的神学思想告诉我们， Ada satu pemikiran teologi daripada Lutheran 有 mengatakan 的人无论信耶稣的人，无论信上帝的人，或者不信的人，死了都一同在地下被埋葬。 orang-orang dalam perjanjian lama, baik yang mereka percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, kalau ketika mereka sudah mati, mereka dimakamkan ke dalam bumi. 但是这一批信的跟不信的是在不同的范围里面。 Tetapi kelompok yang percaya dengan kelompok yang tidak percaya, mereka berada pada wilayah yang terpisah. 像耶稣基督讲，财主到的地方，拉撒路到的地方，都是地下的地方。 Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa tempat tujuan daripada orang kaya itu dengan tempat tujuan daripada Lazarus itu semua adalah di dalam bumi. 这个两个地方中间有深渊隔绝， Tetapi di antara kedua wilayah ini, di tengah-tengahnya itu ada jurang yang dalam yang memisahkan. 所以这里的人不能到那里，那里的人也不能过到这里来。 Oleh karena itu orang yang ada di sini tidak bisa ke sana, demikian sebaliknya yang dari sana juga tidak bisa ke sini. 照着路德会的神学， Sama menurut dengan teologi daripada orang Lutheran, 他们信上帝的人在地下等候耶稣再来。 orang yang percaya kepada Tuhan, mereka di dalam bumi menantikan kedatangan dari Yesus 耶 kembali. 稣还没有道成肉身， Yesus belum inkarnasi menjadi manusia. 是上帝的圣子。 Itu adalah anak Allah yang kudus. 他道成肉身以后， Setelah dia inkarnasi menjadi manusia, 被杀、被钉，死在十字架上。 dan dia dibunuh, disalibkan di atas kayu salib dan mati di atas kayu 耶 salib. 稣基督也暂时下到阴间。 Dan Yesus Kristus juga untuk sementara masuk ke dalam akhirat. 路德会这个神学思想 Dan satu pemikiran teologi daripada Lutheran 告诉 ini 我们，耶稣下到阴间以后， mengatakan kepada kita ketika Yesus turun ke dalam dunia orang mati 他 ini, 就把那些信上帝的灵魂，把它提升到天上去。 maka dia mengangkat roh daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu naik ke 所 surga. 以在以弗所书第4章出现一句话， Maka dalam Efesus pasal 4 muncul satu kalimat, 既说升上，岂不是先降下吗？ dan kalau dikatakan itu naik, bukankah itu berarti turun terlebih dahulu? 降，耶稣先下到阴间， Oleh karena itu dengan demikian Yesus turun dulu ke dalam dunia orang mati. 然后把旧约里面信主的人提到天上去。 Kemudian dia mengangkat orang-orang di dalam perjanjian lama yang percaya kepada Allah itu naik ke atas surga. 耶稣下到阴间什么意思呢？ Lalu apakah artinya Yesus turun ke dalam dunia orang mati itu? 表示他也成为不得救的人的一部分吗？ Apakah itu berarti bahwa dia menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak diselamatkan? 不是的， Tidak 他 demikian. 要在阴间施行拯救 Tetapi di dalam dunia orang mati itu dia akan menjalankan keselamatan. 啊！那些旧约里面信主的人，没有得着救恩的人，在等候许久以后，看见救恩的来到。 Dan dia akan membuat orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam perjanjian lama itu dan menantikan kedatangan daripada Yesus itu, mereka bisa menyaksikan bahwa kedatangan itu sudah tiba. 所以把信主旧约的那些人，整个提到天上去。 Oleh karena itu dia mengangkat semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam perjanjian lama itu naik ke surga. 这种神学的看法， Dengan pandangan teologi seperti ini, 就有死了的人都下到阴间。 orang perjanjian lama yang sudah percaya, yang sudah meninggal itu masuk ke dalam dunia 耶 akhirat. 稣到世界上来也下到阴间。 Yesus datang ke dalam dunia ini, dia juga masuk ke dalam akhirat dunia orang mati. 不同的地方，所有下到阴间的人等候上帝的审判。 Perbedaannya adalah semua orang yang masuk ke dalam dunia orang mati itu mereka menantikan penghakiman dari Tuhan. 耶稣下到阴间，不是审判，乃是拯救。 Tetapi sebaliknya, Yesus yang turun ke dalam dunia orang mati itu bukan menantikan penghakiman, tetapi untuk menyelamatkan. 把这些旧约等候救恩的人，把他带到天上去。 Dan dia membawa ke surga orang-orang yang di dalam perjanjian lama yang percaya kepada Allah yang menantikan kedatangan 耶 Yesus. 稣的死不是罪恶，结果是败。 Oleh karena itu kematian dari Yesus itu bukan merupakan kegagalan akibat daripada dosa. 耶稣的死是打败掌死前的魔鬼，对得救的人做一个得胜的宣布。
Tetapi kematian daripada Yesus itu merupakan satu pengumuman kemenangan bahwa kematian dia telah mengalahkan kematian sang kuasa maut itu. 旧约里面信主的人，结果得到了耶稣得胜给他们带来的信息。 Oleh karena itu orang di perjanjian lama yang percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan berita keselamatan yang Tuhan Yesus bawakan kepada mereka. 非正神学的人可以相信这一个神学的系统吗？ Apakah orang-orang reform boleh percaya kepada sistem teologi seperti ini? 我相信没有太大的冲突。 Saya percaya ini tidak ada konflik yang terlalu besar. 暂且，如果你有这样的看法， Maka untuk sementara jikalau saudara mempunyai pandangan seperti 也 ini, 不能说是违背圣经的 itu 教训。 juga tidak bisa dikatakan itu melanggar pengajaran daripada Alkitab. 非正神学有另外一套的思想， Oleh karena itu dalam teologi reform ada satu pandangan pemikiran yang lain. 所以呢，撒母耳到地下去， Maka Samuel turun ke dalam dunia, 不是他灭亡， bukan dia binasa, 不是他不得救， bukan dia tidak diselamatkan. 就有一个人死了，一定葬在泥土里面。 Karena di dalam perjanjian lama, ketika seseorang mati pasti akan dimakamkan di dalam 所 bumi. 以这个泥土，这个坟墓就等于阴间的样子。 Maka bumi, tanah pekuburan itu berarti juga adalah dunia orang mati atau akhirat. 这些人跟那不信的人是不一样的， Tetapi orang-orang ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. 神保守他们， Allah memelihara mereka 直到救赎的恩典完全来到。 sampai kepada anugerah penebusan itu tiba. 那么，当这个女巫她把撒母耳叫出来的时候， Dan sampai ketika wanita pemanggil arwah itu memanggil Samuel untuk muncul kembali. 圣经没有说是她叫出来的。 Alkitab tidak mengatakan dialah yang memanggil 为 Samuel. 什么呢？ Kenapa 因为 demikian? 当撒母耳的魂上来的时候， Karena ketika roh daripada Samuel itu muncul, 完全出乎他的意外， itu semua di luar dugaan dia. 完全在他的能力的范围之 Dan 外。 itu semua di luar kendali atau pengontrolan 这个 dia. 女巫说：“我看见有神从地上出来。” Maka wanita pemanggil arwah itu mengatakan, aku melihat ada Tuhan yang muncul dari bumi. 不是Tuhan ada arwah atau ada roh。那么这个现在不解释这个事情，所以呢，他就很惊奇的、 Maka dia begitu tercengang 很害怕 dan 的 juga begitu ketakutan. 表示撒母耳的出现不是他的能力可以招魂上来的， Itu berarti kemunculan daripada Samuel itu bukanlah karena kuasa dia yang bisa memanggil dia muncul. 神许可的一个例外。 Ini merupakan satu pengecualian yang diizinkan oleh Tuhan. 撒母耳出来的时候， Lalu ketika Samuel itu muncul, 问扫罗：“你为什么召我上来？” kemudian roh itu menanyakan kepada Saul, mengapa engkau memanggil aku muncul? 扫罗说：“因为神已经不对我说话， Saul mengatakan karena Tuhan tidak lagi berkata-kata kepadaku 也没有借梦借先知对我讲话。 dan juga tidak berkata-kata kepadaku melalui mimpi ataupun 我 nabi. 非常着急，不知道前途如何，也不知道怎样对付非利士人。 Maka aku begitu gelisah, aku tidak mengetahui bagaimanakah masa depanku dan aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang 请 Filistin. 你告诉我，我前面的道路是怎么样？” Beritahukanlah kepadaku bagaimanakah masa depanku itu. 扫罗问撒母耳的时候， Ketika Saul bertanya kepada Samuel, 撒母耳就很严正的说：“耶和华已经离开你， Samuel pun dengan begitu tegas dan serius mengatakan, Tuhan telah meninggalkan 耶 engkau 和华要从你的手中把国位抢回来， dan Tuhan akan merebut kembali tahtamu dari tanganmu 赐给大卫代替你做王。” dan diberikan kepada Daud untuk menggantikan engkau. 这是神的主权的宣布， Ini merupakan pengumuman daripada kedaulatan Allah. 这是人的妒忌没有办法改变的事情。 Ini merupakan hal yang tidak bisa diubah apapun oleh keiri hatian dari 新 manusia. 约有一个贪财的犹大被上帝丢掉， Di dalam perjanjian baru ada seorang yang serakah tamak kepada uang, yaitu Yudas yang dibuang oleh Tuhan. 就有一个这个妒忌的扫罗被上帝丢 Di 弃。 dalam perjanjian lama ada seorang Saul yang iri hati yang dibuang oleh Tuhan. 这两种人好像上帝不给他们悔改的机会。 Kedua macam orang seperti ini sepertinya Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. 所以今天的基督徒要对这两种罪特别记恨、特
特别的敏感。 Oleh karena itu hendaklah orang Kristen hari ini terhadap dua macam dosa ini secara khusus benci dan begitu peka. 当你妒忌别人的时候， Ketika saudara iri hati kepada yang lain, 不是你正在应用自由行你要做的事情， itu bukanlah saudara sedang memakai kebebasanmu untuk melakukan apa yang kau kehendaki, 你正在反对上帝的主权，不给上帝自由。 tetapi engkau sebaliknya sedang menentang kepada kedaulatan daripada Tuhan dan tidak memberikan kebebasan kepada Tuhan. 为什么你使别人比我更好呢？ Mengapa engkau mengizinkan orang lain lebih baik daripadaku? 没有权柄赐恩给他，超过你赐给我。 Engkau tidak berhak untuk memberikan anugerah yang lebih besar kepada dia daripada 这 kepadaku. 是对神干犯中间最可怕的超越的罪。 Ini merupakan dosa yang melampaui batas terhadap campur tangan yang intervensi kepada pekerjaan Tuhan. 弟兄姐妹注意，妒忌的罪很难被赦免的。 Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan bahwa dosa iri hati sulit sekali untuk 因为 diampuni. 这直接干涉了上帝主权的事情。 Karena ini secara langsung telah intervensi terhadap kedaulatan daripada Tuhan. 贪财的罪也是很难被赦免的。 Dosa tamak akan uang itu juga sulit untuk 因为 diampuni. 你把钱财代替上帝，所以上帝就把你丢弃了。 Karena engkau menggantikan Tuhan itu dengan harta, maka Allah pun akan membuang engkau. 犹大没有悔改的机会， Yudas tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. 犹大只有懊悔的机会。 Yudas hanya mempunyai kesempatan untuk menyesali. 扫罗也没有悔改的机会， Saul juga tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. 扫罗只有等待灭亡的机会。 Saul hanya mempunyai kesempatan untuk menanti kebinasaannya. 撒母耳对扫罗说 Maka Samuel berkata kepada Saul, 你的前途你要知道吗？ apakah engkau mau tahu masa depanmu? 我告诉你， Aku beritahukan kepadamu, 明天你还有你的儿子们都要跟我在一起了。 besok engkau dan anak-anakmu itu akan bersama denganku. 这是不是告诉我们，扫罗可以跟撒母耳在一起，他也得救了吗？ Apakah ini memberitahukan kepada kita bahwa Saul bisa bersama dengan Samuel, itu berarti bahwa Saul juga diselamatkan? 这不是指灵性的问题， Ini bukan menunjuk kepada hal kerohanian, 这是指身体的问题。 tetapi ini menunjuk kepada hal yang badania. 我死了被埋葬， Aku ketika mati akan dikuburkan. 明天你也要死了，也要被埋葬， Besok engkau juga akan mati dan dikuburkan. 我的肉身都要下去。 Tubuh kita akan turun. 他没有提到灵性的问题。 Dia tidak membicarakan tentang hal-hal yang rohani. 扫罗听了这句话， Setelah Saul mendengarkan kalimat ini, 整个脸色如灰一样的， dia langsung pucat. 他惧怕到一个地步， Dia sedemikian ketakutannya 扑倒在地。 dan dia langsung jatuh ke tanah. 他已经没有气力，不能站起来了。 Dia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdiri lagi. 这个使那个女巫也非常惧怕。 Dan hal ini juga membuat wanita pemanggil arwah itu begitu ketakutan. 他知道这是王， Dia tahu ini adalah raja. 这不是普通人， Ini bukan orang biasa. 所以这一天，这个女巫就杀了他家里一头牛，预备食物给扫罗吃。 Oleh karena itu wanita pemanggil arwah itu pada hari itu juga telah menyembelih seekor lembu dan memberikan hidangan kepada Raja Saul. 最好的办法来款待这个王。 Dengan cara yang terbaik dia menjamu raja ini. 当然那一天花的时间很多， Sudah barang tentu waktu yang dihabiskan hari itu begitu panjang. 杀一只牛不是简单的， Menyembelih seekor lembu itu bukan hal 为 biasa. 王预备筵席不是很短的时间的。 Menyediakan hidangan bagi seorang raja bukan waktu yang sangat pendek. 煮完了以后， Setelah dia menyelesaikannya, 对王说：“起来吃吧， dia berkata kepada raja, bangun dan makanlah 你有一点气力。 supaya engkau mendapatkan sedikit kekuatan. ” 扫罗回答说：“我不吃， Saul menjawab, aku tidak mau makan. 因为他根本没有心吃好东西。 Karena dia tidak lagi mempunyai hati untuk makan makanan enak. 他只想那一句话：明天他跟他的孩子都要死，一同归入坟墓。 Karena dia hanya memikirkan satu kalimat bahwa besok dia dan anak-anaknya itu akan mati dan masuk ke dalam lubang 那 kuburan. 么这是预言吗？ Lalu apakah ini adalah satu nubuatan? 这是先知对他讲话吗？ Apakah ini adalah perkataan yang disampaikan Nabi kepada dia? 不是， Bukan. 这是上帝最后一次把他的结局告诉他，对他说：“我丢弃你，你没有盼望，你明天一定要死。”
Tetapi ini adalah kali yang terakhir Allah berkata kepada dia bahwa dia tidak lagi mempunyai pengharapan. Besok dia akan mati dan binasa. 扫罗说：“我不要吃。 Saul mengatakan aku tidak mau ” 他 makan. 们就再劝他， Dan mereka pun mengajak menasihati 再 dia. 叫别人劝他， Dan meminta orang lain juga menasihati dia untuk makan. 再三规劝以后， Tetapi setelah dia dinasihati berkali-kali, 吃了一些东西， setelah dia makan sedikit 他 makanan, 补足了一切势力， setelah dia mendapatkan sedikit kekuatan, 在地上最后一天、最后一个晚上的情形。 dan itulah keadaan dia dalam dunia ini hari yang terakhir dan malam yang terakhir. 扫罗的结束就是最后一天， Akhir daripada hidup Saul itu adalah hari yang terakhir. 扫罗的明天 Keesokan hari bagi Saul itu 就是死亡。 yaitu kematian. 他吃完东西，他就回去了。 Maka setelah dia selesai makan dia pun pulang. 回去做什么呢？ Untuk apakah dia pulang? 充满惧怕，迎接明天的战争。 Yaitu dia menyambut ke peperangan di esok hari itu dengan penuh ketakutan. 看见这个很可怜的人， Saudara melihat orang yang begitu kasihan seperti ini. 上帝不再与他同在了， Tuhan tidak lagi menyertai dia. 上帝不再与他谈话了， Tuhan tidak lagi berkata-kata kepada dia. 上帝不再差遣先知说预言了。 Tuhan tidak lagi mengutus nabi untuk mengatakan nubuat kepada dia. 那一天晚上，扫罗睡觉以前怎么想，我不知道。 Malam itu bagaimanakah Saul tidur dan apa yang dia pikirkan saya tidak tahu. 他是被上帝丢弃的人，最后一个晚上活在世界的状况。 Itulah keadaan dia yang dibuang oleh Tuhan malam terakhir yang dia lalui. 充满惧怕，不知道明天会怎么样。 Dia penuh dengan ketakutan dan tidak tahu bagaimanakah hari esoknya. 早天，第二天早上他起来， Keesokan paginya ketika dia bangun, 他披甲带队出去打仗。 dia memakai baju zirah dan membawa tentaranya pergi ke medan peperangan. 圣经告诉我们，他的3个孩子也跟他一同出去。 Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketiga anaknya juga ikut dia untuk pergi berperang. 3个孩子里面有一个是很好的，叫做约拿单。 Di antara ketiga anaknya itu ada satu yang sangat baik yang bernama 这 Jonathan. 个孩子太爱父亲了， Dan anak ini sangat mengasihi ayahnya. 他更爱上帝。 Tetapi dia lebih mengasihi Tuhan. 所以约拿单看见大卫蒙上帝赐福，要代替他爸爸的时候， Maka ketika Jonathan melihat Daud yang diberkati oleh Tuhan dan akan menggantikan papanya. 他心不跟随父亲， Dan hatinya itu tidak ikut kepada ayahnya. 心跟随上帝。 Hatinya ikut kepada Tuhan. 圣经里面谈到了一个人对别人的爱最伟大的例子，就是约拿单。 Kisah dalam Alkitab yang tercatat bahwa kasih seseorang kepada orang lain yang paling agung itu adalah dalam kisah dirinya Jonathan. 今天有一些人也妒忌约拿单，甚至毁谤他，他跟大卫是同性恋的人。 Hari ini juga ada orang yang iri hati kepada Jonathan dan menfitnah dia bahwa dia adalah orang yang homoseksual dengan Daud. 是完全故意违背圣经的。 Ini adalah cara yang dengan sengaja melanggar apa yang dicatat dalam Alkitab. 约拿单对大卫的爱是以敬畏上帝为基础的。 Tetapi kasih daripada Jonathan kepada Daud itu berdasarkan kepada kasih dan takut kepada Tuhan. 约拿单也看见他父亲不对的地方， Jonathan juga bisa melihat ketidakbenaran daripada ayahnya. 约拿单肯看见前面道路上帝要怎么引导大卫代替扫罗。 Dan Jonathan juga bisa melihat dengan jelas di hari depan bagaimanakah Tuhan akan memimpin Daud untuk menggantikan Saul. 圣经说约拿单爱大卫过于自己的生命， Oleh karena itu Alkitab mengatakan kasih daripada Jonathan kepada Daud itu melampaui kasihnya kepada 约 dirinya 拿 sendiri. 单以大卫亲嘴， Dan Jonathan berciuman dengan Daud 以大卫立约， dan bersumpah dengan Daud. 完全 janji 不是肉体的私欲， sama sekali bukan nafsu birahinya 完全是因为敬畏上帝产生的爱情。 dan sepenuhnya adalah kasih dengan rasa takut kepada Tuhan yang dinyatakan. 大卫没有想到王的儿子这么爱他，
他也不明白为什么。 Daud tidak menyangka bagaimanakah mungkin anak daripada seorang raja begitu mengasihi dia dan dia juga tidak mengerti apa alasannya. 约拿单敬畏上帝， Jonathan hidup takut kepada 约 Tuhan. 拿单尊主伟大， Jonathan menjunjung dan menghormati 约 Tuhan. 拿单知道大卫有一天会做王， Jonathan mengetahui Daud suatu hari dia akan menjadi raja. 所以他甚至讲一句话： Bahkan dia mengatakan satu kalimat, 大卫啊，你一定做王， "Oh Daud, engkau pasti menjadi raja. 我最多只能做你的宰相。 Aku paling banyak bisa menjadi perdana menterimu. 耶和华与你同在。 Kiranya Tuhan menyertai engkau." 约拿单爱大卫到死的地步。 Dan Jonathan mengasihi Daud sampai kepada hari kematiannya. 约拿单是一个人的儿子， Tetapi Jonathan adalah anak daripada seorang 他也 manusia. 懂得怎样尽儿子的孝道，尊敬父亲。 Dia juga tahu bagaimanakah dia sebagai seorang anak harus berbakti kepada ayahnya. 他知道这个父亲是不可尊敬的 Dan tetapi Jonathan menyadari bahwa ayahnya ini tidak patut untuk dihormati. 对神、对父亲都用敬畏的心好好遵行。 Oleh karena itu baik terhadap Allah ataupun terhadap ayahnya, dia dengan hati yang takut kepada Tuhan dan kepada manusia, dia melakukan 扫 kewajibannya. 罗现在没有办法， Sekarang Saul tidak berdaya. 一定要自己出去打仗。 Dia pasti harus maju ke medan peperangan dengan sendirinya. 第二天早上起来， Maka keesokan harinya ketika dia bangun, 扫罗就对三个儿子说：“起来吧，跟我上战场。” dan Saul pun membangunkan ketiga anaknya, "Bangunlah, ikut saya ke medan 他 peperangan." 的孩子约拿单还有2个兄弟一同跟着扫罗出去打仗。 Oleh karena itu anaknya Jonathan dan kedua saudaranya lagi yang lain bersama-sama maju ke medan 那 peperangan. 个时候派势很大， Waktu itu peperangan begitu hebat 非利士人围了以色列人， dan orang-orang Filistin mengepung bangsa Israel 以色列人勉强带着惧怕出去征战。 dan orang-orang Israel dengan ketakutan mereka terpaksa tetap maju ke medan peperangan 扫罗载着他们出去， dan Saul memimpin mereka untuk maju, 没有把握， tidak mempunyai keyakinan 没有神的同在， karena tidak ada penyertaan dari Tuhan, 没有先知的指示， tidak ada petunjuk yang diberikan oleh 没 nabi, 有做梦看到上帝怎么引导， tidak bisa melihat pimpinan apapun daripada Tuhan melalui mimpi. 孤孤单单，没有神，没有上帝的同在，出去打仗。 Dengan begitu rasa kesendirian, dia tidak ada Tuhan menyertai dia, dia maju ke medan 一 peperangan 面打仗， sambil berperang, 一面惧怕， sambil dia merasa 一 takut, 面发抖， sambil dia 一 gemetaran 对面做强敌， dan sambil dia menghadapi menghadapi 这是 musuhnya. 非常可怕的事。 Ini merupakan hal yang sangat mengerikan. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih, 基督徒在地上的生活就是一个属灵的战场。 kehidupan seorang Kristen dalam dunia ini adalah satu medan peperangan. 如果你有上帝的同在，强敌在前面，你不必惧怕。 Jikalau saudara mendapatkan penyertaan daripada Tuhan, sekalipun musuh yang kuat ada di depanmu, engkau tidak perlu 如 takut. 果你被上帝丢弃了，你完全没有把握面对一天。 Tetapi jikalau engkau telah dibuang oleh Tuhan, engkau tidak lagi mempunyai keyakinan untuk menghadapi satu hari pun di depanmu. 所以扫罗在没有上帝同在、孤单惧怕的中间，他上战场。 Oleh karena itu Saul di tengah dia tidak ada penyertaan daripada Tuhan, dalam ketakutan dan gemetaran dia tetap maju ke medan 这一 peperangan. 次扫罗面对非利士人，状况跟大卫从前面对歌利亚一样吗？ Apakah keadaan kali ini ketika Saul dengan ketakutan gemetarannya itu dia menghadapi Filistin, itu sama ketika waktu dulu Daud menghadapi Goliat? 完全不一样。 Sama sekali tidak sama. 大卫出战的时候， Pada waktu Daud maju ke medan peperangan, 神与我同在。 dia tahu bahwa Tuhan menyertai 这 aku. 非利士人是一个没有受割礼的人，没有资格来辱骂上帝的子民。 Dia dengan sadar mengatakan seorang Filistin yang tidak disunat ini tidak berhak untuk marah kepada umat 但 Tuhan. 是扫罗这一次出战的时候， Tetapi ketika kali ini Saul maju ke medan peperangan, 完全没有把握， ia sama sekali tidak mempunyai keyakinan. 完全没有上帝的同在。 Ia sama sekali tidak memiliki penyertaan Tuhan. 虽然他的3个儿子都是勇敢的战士，
Meskipun ketiga anaknya itu adalah pahlawan yang gagah 他 perkasa, 们有最英勇的战志， mereka mempunyai teknik peperangan yang paling hebat, 他们有最好的武器。 dan mereka memiliki persenjataan yang terbaik. 上帝不跟你同在的时候，你一切的条件都是空的。 Tetapi jikalau Tuhan tidak menyertai, apapun kehebatan yang kau miliki itu tidak lagi berguna. 我这一生有差不多70年侍奉上帝， Seumur hidup saya ini ada kira-kira 70 tahun lamanya melayani Tuhan. 我没有武器， Saya tidak mempunyai persenjataan, 没有知识， saya tidak mempunyai pengetahuan, 没有地位， tidak mempunyai kedudukan, 我有一个神同在的勇气， tetapi saya mempunyai satu keberanian, yaitu penyertaan dari Tuhan. 有一个神一定胜过魔鬼的信心， Saya mempunyai satu iman bahwa Tuhan pasti akan mengalahkan 一 iblis 直奋斗，一直打仗到今天。 dan terus berjuang, terus berperang sampai hari ini. 感谢上帝， Puji Tuhan. 大卫继续在神的带领之下前进。 Daud terus maju di bawah pimpinan dari Tuhan. 扫罗在上帝丢弃以后，完全以战兢的精神面对明天。 Tetapi Saul yang telah dibuang oleh Tuhan dengan ketakutan gemetaran dia menghadapi hari depannya. 你再接下去一章看见， Saudara di pasal berikutnya akan melihat 他一打仗的时候， pada waktu dia berperang, 他的心消化如水， hatinya itu sudah tawar 他 sedemikian. 完全站立不住。 Dia sama sekali tidak bisa lagi berdiri 虽然 teguh. 他是王， Meskipun dia adalah raja, 虽然他有地位、有兵器、有特别的权柄， meskipun dia mempunyai kedudukan, mempunyai persenjataan dan hak yang istimewa, 神已经离开他。 tetapi Allah telah meninggalkan dia. 非利士人勇敢向前来， Dan orang Filistin dengan berani mereka maju, 他们就刺杀到扫罗， dan demikianlah mereka membunuh Saul 一连刺杀他3个孩子。 dan juga langsung membunuh ketiga anaknya. 扫罗当天就被刺了， Demikianlah Saul pada hari itu juga terbunuh 他的3个儿子也被杀了， dan ketiga anaknya juga terbunuh 血流成河， dan dalam darah mengalir sedemikian 大君王流血躺在血泊的中间。 dan raja yang berdarah-darah itu terbaring dan tidak 但 berdaya. 是扫罗还没有死， Tetapi Saul belum mati. 非常痛苦， Dia begitu menderita 剑刺透、刺穿他的身体， dan tombak atau panah telah ditusukkan ke dalam 他 tubuhnya. 很痛苦的时候， Pada waktu dia sangat menderita, 他看见旁边有一个少年人， dia melihat ada seorang pemuda yang di 他说 sisinya. 少年人啊，你用刀杀我吧， Dia mengatakan, hai pemuda, bunuhlah aku dengan pedangmu, 你刺死我吧， tusuklah aku sampai mati. 我太痛苦了。 Aku sudah terlalu menderita. 那个少年人发抖， Tetapi pemuda itu gemetaran. 他说我不敢， Dia mengatakan, aku tidak berani. 我哪里可以杀你？ Mana boleh aku membunuh engkau? 你是耶和华所高的王， Kau adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. 我没有胆量， Aku tidak mempunyai keberanian. 没有勇气， Tidak mempunyai keberanian apapun. 没有资格杀你。 Aku tidak berhak untuk membunuh engkau. 扫罗看见， Saul melihatnya. 既然这个孩子不杀他， Dan kalau pemuda ini tidak membunuh 他 dia, 就把自己的身体扑倒在刀上，把自己刺死。 maka dia pun menjatuhkan tubuhnya di atas pedang untuk membunuh diri. 这是扫罗最后的一天， Inilah hari terakhir daripada Saul. 这是扫罗生命的结束， Inilah akhir daripada hidup Saul. 这是一个被上帝丢弃的王。 Ini adalah raja yang telah dibuang oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们， Bapak Ibu yang kami 你 kasihi, 做王骄傲吗？ apakah engkau menjadi raja adalah sombong? 做王有威严吗？ Apakah engkau menjadi raja ada 做王有 kewibawaan? 权力吗？ Apakah engkau menjadi raja ada 什么都有。 Engkau memiliki 当 apapun. 上帝离弃你的时候， Tetapi ketika Tuhan meninggalkan 你 saudara, 或做比死人更没有用， dan engkau lebih tidak berguna sekalipun hidup daripada orang mati, 把你交给死亡， maka akan menyerahkan engkau kepada kematian. 跟把你交给不受隔离的非利士人。 Allah akan menyerahkan engkau kepada orang Filistin yang tidak 我 bersunat. 今天就讲到这个地方， Sampai di sini saya berkhotbah hari ini. 等到这一个我们的禁结束以后， Sampai setelah kita menyelesaikan konvensi Injil internasional nanti, 继续讲下去。 kita akan melanjutkan lagi. 上帝呼召大卫， Allah memanggil 怎么带领他前面的道路？ bagaimanakah memimpin masa depan dia. 愿主赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita.
感谢上帝。 Kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 现在我请吴耀国长老上来， Penatua Wiyogo Jayali naik. 请你上到上面来，带领我们做一个祷告。为什么你叫亚亚林？ Jayali. 呀，请吴耀国带领我们做一个祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们在天上的父，我们为今天早上赐给我们的正道来感谢。 Suatu yang sangat menyedihkan bagaimana Tuhan kita melihat akhir daripada Saul, 我们看 Raja 到， Saul. 我们看到扫罗王的崛起是非常的伤心悲哀。 Kerana Tuhan akan terus memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk terus mengerti bagaimana Tuhan memimpin hidup kami ini. 求主继续赐力量、赐智慧给我们，好叫我们能够过讨主喜欢的生活。 Sehingga hidup kami menjadi suatu hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang takut dan taat kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. 好叫我们能够过顺服、荣耀、讨主喜欢的生活。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告，感谢奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。